TV KPM. Wah, hebatnya robot yang dicipta oleh murid-murid dari SMK Chong Hua Miru Sarawak ni. Wah, mereka berjaya selesaikan misi kurang dari 1 minit lah. Ish, tak ada jadi ni. Mira kalau selesaikan misi pun ada hari tu terlebih 2 minit, dapat 2 minit cukup-cukup. Macam mana mereka boleh melakukan kurang dari 1 minit? Uish, hebat tu. Cikgu Marul. Saya Mira. Cikgu, tadi Amira tengok satu video kan cikgu. Murid-murid tu berjaya untuk selesaikan misi kurang dari 1 minit lah cikgu. Oh, itu hebat. Hebat. Mira nak tahu tak rahsia kejayaan pasukan tersebut? Nak cikgu, mesti. Rahsia kejayaannya adalah programming atau pengaturcaraannya yang hebat. Programming cikgu. Ya. Wah, dan saya kira ini yang kita nak belajar dalam kelas kita pada hari ini. Betul tak Saya cikgu? tengok Mira berminat, jadi hari ini kita akan kongsikan asas-asas pengaturcaraan. Wah, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Seperti biasa anda sedang menonton pertandingan robotik kebangsaan NRC bersama saya Syamira Nazir dan guru kita yang sangat berpengalaman di mana pada hari ini kita akan belajar pengaturcaraan atau programming. Tapi sebelum itu, ayo kita saksikan profil guru. Baik, itu dia cikgu kita tak lain tak bukan sudah semestinya Cikgu Kamarul. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Mira. Apa khabar? Khabar baik, Mira sihat? Saya sihat cikgu. Bertemu lagi Alhamdulillah. kita cikgu dalam kelas kita pada hari ini. Di mana pada hari ini cikgu kita akan fokuskan kepada pengaturcaraan atau programming yang cikgu katakan tadi menjadi Rahsia kejayaan. Rahsia kejayaan bagi pasukan dari sekolah SMK Chong Hua Miri Sarawak ni cikgu. Baik, apa yang dimaksudkan dengan pengaturcaraan itu sebenarnya cikgu? Tapi nanti sahabat saya ini persilakan cikgu untuk sanitize tangan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Dan saya juga. Bila kita dah sanitize tangan kita, barulah kita rasa dah boleh mulakan kelas pada hari ini. Ya, betul. Jadi cikgu, apa yang dimaksudkan dengan pengaturcaraan itu? Pengaturcaraan ataupun programming ini yang kalau boleh kita definisikan, ia adalah satu proses membuat atur cara komputer untuk menghasilkan program yang boleh menyelesaikan masalah. Dalam kata mudah, kalau boleh kita gambarkan di sini, kita sebagai manusia, kita berkomunikasi menggunakan bahasa, Mira. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan sebagainya. Jadi itu sesama manusia. Tapi kita nak bercakap ataupun nak berhubung dengan robot, kita tak boleh gunakan bahasa yang biasa. Jadi kita menggunakan programming ataupun pengaturcaraan. Jadi inilah cara kita berkomunikasi, memberi arahan pada robot apa yang perlu dibuat seterusnya dan sebagainya. Untuk programming atau pengaturcaraan ada beberapa platform yang kita boleh gunakan dan setiap platform ni dia menggunakan bahasa yang berbeza. Wow, betul pula cikgu. Ya, sebagai contoh kita boleh kalau kita boleh kaitkan di peringkat sekolah, murid-murid di sekolah rendah, mereka terlibat dalam kelas RBT, reka bentuk dan teknologi di mana mereka belajar tentang Scratch. Dan kita ada Arduino dan kita ada Python dan sebagainya. Jadi ini merupakan platform yang digunakan untuk kita mengatur cara atau memprogramkan robot kita, Mira. Jadi inilah sedikit sebanyak definisi
tentang programming, Mira. Wah, itulah yang dimaksudkan pengaturcaraan. Tapi kan cikgu, pengaturcaraan ni mesti ada kepentingan dia, terutama sekali untuk murid-murid yang nak belajar dengan lebih jelas lagi. Kalau menurut saya, antara kepentingan bagi programming atau pengaturcaraan ini ialah untuk mempersiapkan murid, untuk mempersediakan mereka untuk terdedah kepada dunia digitalisasi. Betul tak cikgu? Ya, kita kan dalam sedang mempersiapkan negara kita ataupun murid-murid kita untuk menghadapi revolusi industri keempat yang sebagaimana kita tahu sangat mencabar dan memerlukan murid-murid untuk menguasai ilmu-ilmu teknikal yang penting seperti pengaturcaraan atau programming ini, Mira. Ya, betul tu. Jadi murid-murid dekat rumah yang sedang menonton sekarang yang pastinya tertanya-tanya apa agaknya lagi susunan yang terbaik bagi program ni, sebab program ini ibarat sebuah chain, betul tak cikgu? Betul. Yang kita akan susun bagaimana. Nak tahu teknik yang terbaik bagaimana cara untuk kita programkan robot kita? Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam pertandingan robotik kebangsaan NRC, masih lagi bersama dengan Mira dan juga Cikgu Kamaro. Sebelum kita berhenti berehat tadi, Cikgu Kamaro dah terangkan sedikit apa yang dimaksudkan dengan programming, kerana hari ini kita nak fokuskan tentang programming kan Cikgu, atau pengaturcaraan. Yep. Baik Cikgu, apa programming atau pengaturcaraan yang Cikgu ingin tunjukkan kepada saya dan mereka di rumah? Baik, tanpa membuang masa, Mira, hari ini kita akan fokuskan kepada dua aktiviti. Yang pertamanya adalah basic movement. Yang keduanya apa, Mira? Yang kedua ialah sensor Cikgu. Tepat sekali. Tanpa membuang masa ya. Di hadapan saya ini kita boleh lihat untuk kategori regular kita biasa menggunakan set Lego Education EV3. Okey, tapi untuk tujuan asas pengaturcaraan ni, saya ingin berkongsikan dengan satu set yang kita panggil apa, Mira? Mira tahu nama dia? Ini kalau tak silap saya nama dia ialah Educator Spike Prime Cikgu. Tepat sekali. Jadi untuk aktiviti kita pada hari ini kita akan menggunakan set Lego Education Spike Prime. Jadi sebelum pergi kepada programming, kita kena kenal dulu dengan robot kita, Mira. Betul. Comel robot ni, Mira. Comel Cikgu. Saya nak uji. Saya nak ulang kaji dengan Mira. Kita tengok bahagian-bahagian robot ni. Boleh, Mira? Boleh Cikgu. Okey, saya mulakan dulu ya. Kita ada yang pertamanya kita ada hub di sini yang bertindak sebagai otak robot kita. Okey, seterusnya kita ada dua medium motor untuk menggerakkan kita punya robot dengan gear dan tayar. Seterusnya saya nak uji, Mira. Baik, Boleh? Cikgu, boleh. Kita ada 3 sensor di sini. Betul. Yang pertama di sini apa, Mira? Kalau di bawah itu ialah color sensor Cikgu. Tepat sekali. Okey, yang kedua, di bahagian depan apa, Mira? Kalau bahagian depan fungsinya untuk mengesan objek, jadi sudah semestinya menjadi distance sensor. Tepat sekali, Mira. Oh, kita ada satu lagi di sini. Apa pula sensor ni, Mira? Sensor ni sudah semestinya force sensor. Ya, force yang akan triggered bila kita tekan. Dan juga set Education Spike Prime ini juga didatangkan dengan built-in sensor iaitu gyro sensor untuk mengimbang robot ni. Okey, baik. Tanpa membuang masa, jom kita sama-sama saksikan bagaimana kita nak memprogramkan set robot kita ini, Mira, ya. Boleh Cikgu? Okey, perkara yang utama kita kena pastikan yang kita punya hub kita dihubungkan ataupun connected dengan kita punya peranti atau kita punya laptop dengan menggunakan Bluetooth. Okey, baik. Ini adalah set ataupun software Lego Education Spike, mana kita akan menggunakan ini sebagai pelantar untuk kita memberi arahan pada robot untuk bergerak dan sebagainya. Okey, jadi kalau kita klik di satu butang di sini, anda akan nampak tak? Ada 6 port yang dilabelkan sebagai A, B, C, D, E dan F. Okey, jadi secara live sebabkan kita dah hubungkan menggunakan Bluetooth antara hub dan juga kita punya software, Mira boleh lihat di sana. Untuk port A kita dah hubungkan motor A. Dan yang untuk port C kita dah hubungkan motor C. Okey, dan port B kita telah hubungkan dengan kita punya force sensor dan untuk port D kita telah hubungkan dengan kita punya
color sensor. Ya. Dan untuk F, kita telah hubungkan dia dengan distance sensor. sensor. Okey, baik. Seterusnya, kita cuba dengan programming yang paling asas, yang paling simple sekali Mira, pergerakan ke depan. Macam mana kita nak bagi arahan? Okey, robot, pergi depan. Nak cakap macam tu je ke Mira? Itu kalau kita bercakap sesama manusia, cikgu. Kalau kita nak cakap dengan robot, tak boleh. Kita kena gunalah bahasa pengaturcaraan ni, cikgu. Saya sangat sukakan set Lego Education Spike Prime ni sebab pengaturcaranya mudah, seperti mana yang murid-murid dah belajar di sekolah untuk subjek Scratch. Betul. Di mana dia menggunakan teknologi drag and drop saja, Mira. Yang pertamanya saya ambil pergerakan. Kita kena tentukan kita nak motor apa yang kita bergerak. Kita nak motor A dan C sebab itu adalah motor yang menggerakkan tayar robot. Okey. Seterusnya, bila dah bergerak tu kita nak dia bergerak ke arah mana. Jadi kita drag satu blok di sini, move, bergerak ke depan sejauh berapa sentimeter. Katalah kita letak di sini 25 sentimeter. Okey, cikgu. Kita bagi arahan pada dia. Bergerak ke depan sejauh 25 cm. Okey. Seterusnya, berapa laju kita nak dia bergerak? Katalah kita nak dia bergerak 50% daripada kelajuan penuh yang dia boleh pergi. Dan yang terakhir sekali, takkan nak berjalan tanpa henti, Mira. Ya. Kita bagi arahan kepada dia untuk stop moving, untuk berhenti. Jadi, kalau programming ini betul, dia akan bergerak ke hadapan 25 cm dengan kelajuan 50% dan dia akan berhenti bergerak selepas itu. Bersedia, Mira? Saya sedia, cikgu. Okey, kita cuba ya. Saya cuba. Okey. Kita sama tengok. Okey. Wow. Kita cuba bahagian belakang dulu. Apa yang kita perlu buat hanyalah kita perlu menukarkan parameter di sini, Mira. Kalau Mira boleh lihat di sini, ni arrow ataupun anak panah menunjukkan ke depan. Kalau kita tukar ke belakang, sebanyak 25 cm, dia akan berundur ke belakang, cikgu. kembali ke tapak asal dia bermula, ya Mira. Kita cuba ya. Kita akan tengok. Wow. Inilah pergerakan yang paling basic, Mira. Gerak ke depan, ke belakang. Ya. Mira nak tengok pergerakan ke kiri ke kanan tak? Saya nak tengok, cikgu. Okey, jom. Macam mana Sama-sama kalau kita ke kiri ke saksikan. kanan? Okey. Ini adalah Caranya tetap sama juga ke, cikgu? tetap sama, masih lagi menggunakan teknologi drag and drop. Ini adalah program yang telah saya buat di mana saya menetapkan bahawa motor A sahaja, sebelah saja akan berpusing dengan kelajuan 35%, bergerak ke kiri 360 darjah. Apabila sesebuah robot itu, satu motor saja bergerak 360 darjah, ianya akan menghasilkan pusingan. Dan terakhir sekali, kita akhiri dengan lock untuk stop motor. Jom kita saksikan, Mira. Jom. Okey. Pergerakan ke kanan. Ke Mira. kanan. Kemudian Kita nak dia bergerak ke kiri. Ke Tapi kiri. untuk bergerak ke kiri, Mira, dia perlu berpusing sebanyak 180 darjah. betul. Okey. Jadi kita ubahkan tadi motor A yang bergerak, Mira. Sekarang kita ubah kepada motor C pula. Okey. Kita ubahkan ke semua motor menjadi motor C. Motor C saja bergerak, Mira. Okey. Dan kita mengubahkan pergerakan dia daripada kiri ke kanan. Dan darjahnya kita kena buat 2 kali ganda daripada 360. Berapa, Mira? 2 kali ganda, cikgu. Kalau 2 kali ganda, dia akan jadi 720, cikgu. Tepat sekali, Mira. Okey. Dan terakhir sekali diikuti dengan blok stop motor. Mira bersedia? Sedia, cikgu? Okey, baik. Kita saksikan. Okey, mereka di rumah pun boleh sama-sama tengok bagaimana. Wow. Sudah buat satu pusingan, cikgu. Satu pusingan. Jadi ini adalah pergerakan asas untuk kita memprogram robot ke depan, ke belakang, ke kiri dan Dan ke kanan. ke kanan. Itulah dia, Mira. Itu yang dimasukkan dengan basic movement apabila berlakunya 4 pergerakan ni kan, cikgu. Tapi bagaimana pula yang dimasukkan dengan sensor? Tadi cikgu dah kata robot ni ada 3 sensor, cikgu. Iaitu force sensor, kemudian kita ada distance sensor dan juga color sensor. Boleh cikgu tunjukkan kepada saya dan mereka di rumah? Baik, kalau macam tu mari sama-sama kita tengok penggunaan sensor. Seperti mana yang kita telah ulang kaji tadi, kita ada 3 sensor, betul, Mira? Betul, cikgu. Kita pergi kepada sensor yang pertama iaitu penggunaan sensor force. Force ni dalam bahasa Melayu adalah tekanan, Mira. Mira tahu tak ukuran ataupun unit apa yang kita gunakan untuk mengukur Force. tekanan ya? Kalau force ataupun kita panggil daya kan, cikgu? Kerana kita Daya. menggunakan daya Ya, di betul. situ. Kalau macam tu, unit SI yang diguna pakai kan, cikgu, dalam fizik ialah Newton ataupun N. Tepat sekali, Mira. Fizik ya, Mira? Ya, ambil fizik. Okey. Okey. Kalau macam tu saya nak cuba. Saya akan programkan robot ni untuk bergerak ke hadapan dan dia tak akan berhenti selagi mana Mira tidak menekan
force sensor di atas. Baik. Mira bersedia? Saya bersedia, cikgu. Okey, mungkin Mira boleh bersedia untuk Saya letakkan ada robot di setuju, bahagian kanan Ke sini. dan dia akan bergerak ke bahagian kiri Mira. Okey. Okey. Dan dia akan berhenti hanya apabila Mira menekan butang ataupun menekan sensor force tersebut. Sedia Okey, ini adalah programming yang saya buat. Baik. Okey. Robot sudah mula bergerak. Kejar dia Mira. Kita biarkan dia bergerak terlebih dahulu dan apabila Mira tekan force sensor, robot akan berhenti. Mira akan Ya. tekan force sensor. Ya, Robot. itulah penggunaan force sensor Mira. Wah, menarik, cikgu. Okey. Ini baru sensor yang pertama. Sensor yang pertama, Kita masih ada lagi 2 sensor, cikgu. kita ada 2 lagi sensor, tepat sekali Mira. Mhm. Yang sensor yang kedua, kita fokus kepada, kita boleh tengok kepada distance sensor. Distance sensor. Dia lebih kurang sama dengan ultrasonic sensor yang kita gunakan untuk robot EV3. Tetapi dianya fokus kepada jarak. Sebagai contoh, saya tunjukkan pada Mira di sini. Ini adalah programming yang telah siap saya buat. Di mana kalau dalam bahasa mudahnya, saya memprogramkan motor A dan C untuk bergerak dengan kelajuan 25% dan bergerak ke depan, dan ianya akan hanya berhenti apabila ada jarak sebanyak 10 cm di hadapan. Contohnya, kalau dalam teknologi yang kita gunakan di masa sekarang, ada 10 meter ataupun 10 cm jarak di bahagian depan, ianya akan berhenti. Okey, kita kan ada halangan di sini. Ya, blok ni, cikgu. Blok ni sebagai halangan kita. Jadi kita nak beri arahan pada robot, lagi 10 meter, berhenti. Boleh. Okey. Kalau kita buat kosong, dia dah langgar baru berhenti dia. Jadi 10 meter, 10 cm. Untuk berhenti. Ya, betul. 10 meter panjang sangat, cikgu. Berapa depan? Besar sangat, Mira. Okey, boleh, cikgu. 10 cm. Okey, jom sama-sama kita saksikan. Okey. Okey, Kita 1, tengok. 2, 3. Wah, okey. 10 cm. Ya. Ya. Berhenti, cikgu. Baik. Wah, inilah yang dimasukkan dengan distance sensor. Mhm. Kita boleh ubah setting. Kalau saya nak 10, kalau anda kata saya nak jauh sikit, 25 pun boleh juga, cikgu. Tak ada masalah. Mira nak cuba? Boleh, cikgu, kalau kita doublekan dia kepada 20 cm. Okey, 20 cm. Mira tarik robot ke belakang sikit. Kita akan tarik robot ke belakang sedikit. Okey. Sini. Kita cuba ya. Mana kata 20 cm, dia akan berhenti ya. Okey, saya tekan button play. Kita akan tengok. Ya, macam tu. Hebat. Dan perkara yang saya suka berkenaan set Lego Education Spike Prime ini adalah kita boleh tengok parameters di atas ni, di mana untuk distance sensor robot boleh membaca jarak. Macam kita lihat di atas ni adalah 19 cm, mana kata ia adalah jarak sebenar 19 cm. Cuba Mira kedepankan sikit robot. Saya kedepankan sikit robot. Ha. Okey, saya angkat sikit ke depan. Ha, Cikgu. bacaannya pun berubah menjadi 18. Wah. Di sini ditunjukkan secara live di bahagian atas ini. Hebat, cikgu. Okey. Okey, itu untuk distance tadi, cikgu kan. Mhm. Okey, dan yang terakhir sekali kita ada untuk kita mengesan warna pula, cikgu, iaitu color sensor. Color sensor ni adalah satu sensor yang amat penting sebab pergerakan asas seperti mengikut line hitam, kita menggunakan color sensor. Okey, sebagai contoh kita tunjukkan warna hitam dulu di mana kita nak bagi arahan pada robot. Bila jumpa sahaja warna hitam, kita nak dia berhenti. Boleh Mira? Okey. Ini adalah programming yang telah saya buat. Mira boleh ketengahkan sedikit robot. Alright. Mira boleh ketengahkan sedikit robot. Saya akan tengahkan sikit untuk mengambil warna hitam, cikgu. Okey. Okey. Alright. Warna hitam. Okey. Programming blok yang sama, motor A dan C bergerak sebanyak 35% kelajuan daripada kelajuan penuh, bergerak ke depan, tetapi saya nak dia berhenti. Kita nak minta dia berhenti apabila dia berjumpa warna hitam. Okey, kita Mari cuba. saksikan, cikgu. Okey. Okey. Robot bergerak. Warna hitam, warna hitam, warna hitam. Ya, Ya. dia berhenti, cikgu. Hebatlah robot kita, cikgu. Okey, kalau macam tu, cikgu, sebab robot kita pun berjaya menyelesaikan misi yang seperti mana kita telah programkan, kita berhenti berehat seketika, cikgu. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana.
KPM. Baik, kembali kita dalam pertandingan robotik kebangsaan. Nah, di sebelah Mira ini kita panggil sebagai Robot Educator Spike Prime. Sebentar tadi, cikgu dah terangkan movement yang robot ini mampu lakukan di dalam programming kita, iaitu ke depan, ke belakang, kiri dan kanan. Robot ini juga ada 3 sensor, cikgu, iaitu color sensor, force sensor dan juga distance sensor. Dan kali ini, di depan ni ada lagi satu robot, cikgu, yang dipanggil sebagai Robot Educator EV3. Boleh cikgu Kamaru terangkan? Baik, kita akan terus pergi kepada macam mana kita nak memprogramkan robot EV3 kita, tapi saya ingin tekankan di sini, kita perlu menguasai pergerakan asas. Seperti mana kita buat tadi, ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan, sebelum kita pergi kepada programming ataupun atas-caraan yang lebih canggih ataupun lebih advance. Ya. Kalau macam tu, saya ingin tekankan sini, kita perlu ataupun murid-murid perlu faham terma variables dan juga data wire. Apa itu variables? Variables ni adalah segala perkara yang melibatkan data pada robot. Kalau boleh saya kongsikan di sini, kita ada 3 jenis data, iaitu kita ada integers yang melibatkan nombor. Dan apabila melibatkan nombor, ia melibatkan jarak, masa dan sebagainya. Yang kedua, kita ada boolean, di mana ia melibatkan true, false ataupun 0, 1. Data yang ketiga adalah string, atau string iaitu melibatkan simbol ataupun karakter. Jadi ini adalah 3 jenis data. Berkenaan dengan variable juga, saya ingin membuat demonstrasi di sini. Kalau Mira lihat di atas, ada satu sensor di bahagian atas, itu adalah touch sensor. Jadi aktiviti yang saya ingin tunjuk di sini adalah aktiviti untuk mengira. Kita akan kira. Mira tekan sekali, variable akan dikira sebagai count sekali. Ini penting sebab ini membolehkan kita, murid-murid, mengumpulkan data untuk menambah baik sebuah projek ataupun sebuah robot. Mira. Okey, baik. Jika kita lihat di sini, saya menggunakan Lego Mindstorm Education EV3. Kita ada counter di sini menunjukkan nombor 0 lagi. Jadi apabila saya download program ini, dan ini adalah data wire yang saya sebutkan tadi, Mira, yang warna kuning. Menunjukkan data sekarang masih berada dalam 0. Baik, saya nak Mira cuba pegang dan tekan kita punya touch sensor sebanyak 1 kali. Cuba, Mira. Okey. Yang warna merah tu, Mira. Tekan, Mira cuba pegang dan cikgu kata untuk tekan touch sensor 1 kali di sini, cikgu. Ya. Okey, Mira tekan. Mira letak dulu ke, cikgu? Letak terlebih dahulu? Boleh. Okey, saya letak terlebih dahulu. Dan saya akan tekan. Baik. Saya nampak dekat situ keluar packs 1, cikgu. Ya, di software kita juga telah menunjukkan nombor 1. Programming yang saya buat ni, saya memprogramkan supaya apabila counter touch sensor ditekan sebanyak 5 kali, ianya akan bergerak ke depan. Cuba Mira tekan perlahan-lahan sebanyak 5 kali tekanan. Cuba, Mira. Baik, kawan-kawan di rumah, kita cuba bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Dah cukup dah. Dan Kenapa 5 4 sebab tadi dia dah saya dah bergerak? tekan 1 kali, cikgu. Ya. Jadi keseluruhannya 5 kali nak robotkan ke depan. Jadi ini adalah variable yang sangat penting yang setiap pasukan boleh guna untuk menambah baik robot. Mira, ya. Jadi ini adalah satu program yang sangat-sangat menarik. Jadi di hadapan kita sekarang ni kita ada satu lita di mana kita akan cuba membuat satu pusingan yang besar, Mira. Okey, kita menggunakan sensor apa untuk membuat robot bergerak mengikut line hitam, Mira? Kalau kita nak robot bergerak mengikut line hitam, kita menggunakan color sensor, cikgu. Color sensor. Warnanya? Warna hitam. Warna hitam. Jadi kita cuba. Seolah-olah saya nak bagi misi. Misi kecil pada Mira. Boleh. Untuk melengkapkan satu pusingan. Boleh, Mira, ya? Okey. 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 Saya perlu tekan lagi, cikgu. Untuk Okey. garis. Mira bersedia, Dan Cikgu. parameters di sini adalah distance. So, contohnya kita tidak tahu berapa jauh untuk melengkapkan satu pusingan ni, Mira. Kita cuba dulu. Kita letakkan parameters 2000 di blok distance ni, Mira. Okey. Saya tekan button play dan dia akan terus bergerak. Sedia, Mira? Sedia? Okey. Wow.
Nampaknya cikgu robot kita dah berjaya membuat pusingan mengikut line hitam cikgu. Oh, tapi misi robot kita, terhenti. misi kita nak lengkapkan satu pusingan. Nampaknya ini hanya separuh pusingan. Oh, tadi kita letak 2,000 Mira, berjaya melengkapkan separuh pusingan. Kalau satu pusingan penuh Mira? Kalau satu pusingan penuh saya kira dalam 4,000 cikgu. Okey, kita cuba sekali lagi. Kita cuba Boleh 4,000. Mira alihkan robot ke tempat asal? Saya alihkan semula. Dan saya untuk programming pula, saya perlu merubah distance ini daripada 2,000 menjadi 4,000. 4,000. Okey. Mira bersedia? Sedia cikgu? Okey. Kita tengok bagaimana robot ini mampu mengesan garisan hitam kerana ada color sensor. Okey, robot sudah mula bergerak untuk garisan. Terus. Ya. Itu Robot dia. berjaya cikgu. Mission accomplished. Ya, jadi- akhirnya sempurna. Jadi apabila kita tahu untuk bagaimana untuk menggunakan data dengan betul, bagaimana nak merubahkan variable yang kita ada, sesebuah misi itu berjaya kita laksanakan. Syabas Mira. Ya, syabas juga kepada cikgu. Baik, itu ialah programming kita yang telah kita belajar pada hari ini. Dari awal tadi kita menggunakan robot kita iaitu robot educator Spike Prime. Dan sekarang ini cikgu pun telah menunjukkan juga programming bagi robot yang kedua iaitu robot educator EV3. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Kamarul atas perkongsian ilmu pada hari ini. Sama-sama. Diharapkan semoga dengan ilmu tentang programming ini mampu untuk memberi tambahan ataupun informasi baru kepada murid-murid yang sedang menonton di rumah. Kita jumpa lagi di lain waktu pula. Hanya di Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum.